Lepas tu cikgu akan sharekan dari skrin lah. Okey, baik. Okey, baik. Hari ni kita akan bincangkan set 5 soalan latih tubi semester 3 bab 1 lah. Kita akan sentuh bab 1 bab ubahan. Okey, soalan yang kita akan tengok pada bahagian A, soalan 1 hingga 4 dan juga bahagian B iaitu soalan 11. Okey, baik. Okey, jadi sebelum tu kita ulang kaji sikit. Kena ingat balik lah pasal ubahan. Okey, ubahan dia akan cakap pasal dua perkara sahaja. Yang pertama adalah secara langsung. Yang kedua adalah secara songsang. Biasa dua ni je lah kita duk jumpa kan. Lagi satu bergabung lah. Kalau bergabung, dia melibatkan langsung dan songsang. Tapi kita punya fokus adalah kepada secara langsung dan juga secara songsang. Okey. Jadi, cuba bagi tahu kat cikgu, kalau secara langsung, macam mana kita nak tulis? Kita nak tulis macam mana? Dia ada dua. Satu, kita akan tulis secara terus. Satu lagi, yang kedua, kita akan tulis dalam bentuk pecahan. Jadi, kalau untuk secara songsang, macam mana kita akan tulis? Siapa boleh bagi tahu? Secara terus ke secara songsang? Secara terus ke secara songsang? Diamlah. Secara apa? Aisyah ada, Aisyah? Kalau ubahan secara langsung kita akan tulis dalam bentuk terus. Macam contoh ni kan. Okey, P berubah secara langsung dengan 2Q. Jadi kita ada P, kita ada 2Q. Dekat sini adalah dia cakap secara langsung. Okey, ingat kalau secara langsung kita akan tulis terus lah. Okey, jadi macam mana nak tulis? P. Okey, simbol berubah. Jangan lupa simbol dia macam ni kan. Okey, tulis. Macam ikan ni. Okey, ingat kalau langsung kita akan tulis direct lah. Jadi direct sahaja dengan 2Q. Okey nah. Jadi P berubah secara langsung dengan 2Q. Itu maksud cikgu yang terus lah. Okey, kalau songsang macam contoh 2 kan. M berubah secara songsang dengan 5F. Okey, kalau berubah secara songsang, ingat dalam bentuk pecahan. Okey nah. Okey, jadi buat keluar dia punya pemboleh ubah dia dulu iaitu M. M berubah, bentuk dia lagu ni. Okey, lepas tu secara songsang kan. Okey, kita kata bentuk dia adalah pecahan. Jadi buat pecahan siap-siap. 1 per dengan 5F. Jadi 5F kita letak kat bawah ni lah. 5F. Okey nah. Okey, boleh tak yang tu? Ingat dua benda ni saja. Secara langsung, secara songsang. Jadi kamu boleh buatlah soalan berbentuk ubahan. Okey nah. Okey. Ada soalan tak yang ni? Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, kalau ada nanti bagi tahu
Okey, seterusnya adalah bahagian A. Okey, soalan bahagian A, soalan 1. Okey, hubungan antara pemboleh ubah X, Y dan Z adalah, ni gabungan lah. X berubah secara langsung dengan Y dan X berubah secara songsang dengan Z. Okey. Diberi bahawa X sama dengan 10, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 8. Jadi dia suruh cari nilai Z. Apabila X sama dengan 2/5 dan Y sama dengan 2. Okey. Kalau untuk soalan bahagian 1, biasanya kita kena buat dulu dalam ubahan kan? Tapi soalan 1 ni, dia dah bagi ubahan dah siap-siap. Jadi daripada ubahan ni, kita kena buat dalam bentuk persamaan. X berubah secara langsung dengan Y dan langsung secara Z. Okey kan? Okey, jadi bila kita buat dalam bentuk persamaan, dia akan jadi X sama dengan K dalam kurungan Y per Z. First kali buat macam ni dulu. Okey, balik. Okey, bila dah buat macam ni, okey, kamu tengok kat sini. Okey, kita kena cari nilai K ni. Nilai K ni kena cari. Jadi, kat macam mana kita nak cari? Kita akan masukkan nilai yang dibagilah, iaitu X sama dengan 10, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 8. Barulah kita boleh cari nilai K. Jadi, masukkan nilai-nilai ni dalam persamaan ni lah. Jadi, kita punya nilai X adalah 10 sama dengan K tak tahu. Okey, Y adalah 4. Okey, per Z sama dengan 8. Kan? Okey. Jadi, kita nak nilai K. 4/8 ni bawakan ke sebelah kiri. Dia akan jadi 4. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 10 bahagi 4/8. Kan? Okey, jadi tekan kalkulator 10 bahagi 4/8, kamu akan dapat? Dapat berapa? 10 bahagi 4/8. Tekan kalkulator 10 bahagi 4/8 sama dengan 20. Okey. Jadi K kita adalah 20. Okey nah? Okey, jadi nilai K ni masukkan balik kat persamaan ni. Dah dapat nilai K kan? Okey, masuk balik persamaan. Persamaan kita tadi adalah X sama dengan K. K kita 20. Okey, dalam kurungan Y per Z. Okey. Okey, boleh Cakap tu ada masalah tak? Okey. Tak ada Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, bila dah dapat persamaan ni kan? Okey, ni yang dia minta ni dalam soalan iaitu nilai Z. Dia suruh cari Z ni. Nilai ni. Okey, tapi dia dah bagi nilai X dan nilai Y. Berapa nilai Z? Jadi apa yang perlu buat? Masukkan nilai-nilai ni, nilai X dan Y ke dalam persamaan. Okey, jadi masukkan dalam persamaan. Okey, X kita adalah 2/5. Masukkan. Sama dengan 20. Y 2 per Z. Ni Z cikgu macam tu. Okey nak? Okey, baik. Kita nak nilai Z ni kan? So 20 ni kena bawa pergi mana? Kita akan bawa dia pergi ke sebelah.
Jadi dia akan jadi 2 per 5. 20 buat pi sebelah dia akan jadi bahagilah. Sebab sini darab. Ni 20 darab 2 per Z. Jadi 20 bawa ke sebelah kiri jadi bahagi. Jadi sama dengan 2 per Z. Okey nak? Tulis Z 2 per Z. Okey, jadi kira dengan kalkulator. 2 per 5 bahagi 20 dapat berapa? 2 per 5 bahagi 20 dapat 1 per 50. Okey, jadi kat sini adalah 1 per 50. Okey, boleh? Okey, so macam mana kita nak cari nilai Z? Yang kat sini. Macam mana kita nak cari nilai Z? Ni pecahan, sini pecahan. Pernah dengar tak? Darab silang. Kita akan buat darab silang lah. Nak mudah. Macam mana darab silang tu? Okey, cikgu buat X macam ni kan? Maksudnya 1 darab dengan Z. Okey, 1 darab Z dapat Z sama dengan 5 darab 2. 5 darab 2. 50 darab 2. Jadi 50 darab 2. Okey, jadi Z sama dengan 50 darab 2. Tekan kalkulator dapat berapa? Tekan kalkulator dapat berapa? 50 darab 2. 50 darab 2. Good. 100. Okey, jadi itu adalah jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah D. Okey, boleh? Soalan 1. Ada siapa masalah tak? Dekat mana? Tang mana? Kalau ada masalah bagi tahu je, cikgu ulang balik. Nanti kan masuk KV kelas, tak ada ni tau, tak ada kelas dah. Terus je exam. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan soalan berikut. Okey, soalan berikutnya. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan Z. Dan Z sama dengan 3N tambah 4. Okey, ni ayat yang pertama. Okey, lepas tu dia cakap, jika Y sama dengan 5 apabila N sama dengan 2, ungkapkan Y dalam sebutan Z. Okey, bila kamu dapat soalan yang bermaksud Y dalam sebutan Z kan, maksudnya dia nak Y sama dengan apakah Z. Maksud dia macam tu. Y sama dengan berapa Z. Itu maksud dia. Jadi kita kena dapatkan persamaan Y sama dengan berapa. Okey Okey, jadi kita pergi kepada ayat yang pertama. Okey, Y berubah secara langsung dengan Z. Okey, jadi dari sini kita akan buat persamaan. Y sama dengan K Z. Nampak tak? Dia punya step dia. Bila kat sini berubah, terus buat persamaan. Tambah K. Lepas tu Z. Sebab sini Z, tulis Z lah. Okey. Okey, jadi dia cakap kat sini, Z ni sama dengan nilai dia 3N tambah 4. Okey, sini Z kan? Jadi nilai Z ni 3N tambah 4 masukkan ke dalam petah ni Z ni. Okey jadi Y sama dengan K. Cikgu pakai color lain lah. Okey. K. Z tadi nilai dia 3N tambah 4. Okey, boleh? Okey, baik.
Step dia sama saja kelas. Cuma dia saja saya nak confusekan kamu lah. Okey, jadi dah complete dah lah. Bila dah dapat macam ni, kita nak cari nilai apa sebenarnya? Nilai apa nak dapat kita nak cari? Kita nak cari nilai ni, nilai K. Bila kita nak cari nilai K, kita kena tahu dulu nilai Y dan nilai N. Kat mana kita boleh tahu? Ni. Dekat point yang kedua ni. Dia dah habaq dah siap-siap. Y sama dengan 5 dan N sama dengan 2. Jadi dah ada dia punya nilai, barulah kita boleh dapatkan nilai K. Jadi masukkan nilai-nilai ni ke dalam persamaan. Okey, jadi Y sama dengan 5. Tulis 5. Sama dengan, K tak tahu. Okey, jadi 3. Okey, N kita sama dengan 2. Tambah 4. Okey, boleh? Okey, kita dah belajar dah. Kalau ada benda Allah macam ni, benda Allah pula. Kalau ada persamaan sini yang melibatkan kurungan, kita kena selesaikan yang had kurungan ni dulu. Jadi selesaikan had kurungan dulu. Okey, macam mana nak selesaikan yang dalam kurungan? Okey, tengok kat kurungan ni. Okey, 3 darab 2. Berapa 3 darab 2? 6 tambah 4. Jadi 10 kan? Kalau macam confused, tekan saja kalkulator kamu. Kan ada kalkulator. Tekan. 3 dalam kurungan 2 tambah 4. Okey, sama dengan 10. Jadi kat sini nilai dia adalah, bracketnya adalah 10. Okey. Tapi kita nak nilai K. Di 10 ni bawa ke sebelah kiri. Kan? Jadi dia bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagilah. Jadi kita akan bahagi 10. Okey, boleh? Okey, jadi cuba tengok dalam kamu punya kalkulator. Cuba kira kalkulator. 5 per 10 kamu akan dapat berapa? 5 per 10 kita akan dapat 1 per 2. Jadi K kita adalah 1 per 2. Okey nak? Okey, K 1 per 2. Masukkan balik dalam persamaan ni. Jadi persamaan kita tadi, Y sama dengan K kan? K kita setengah. Jadi, bukan yang ni, yang ni. Salah. Ada confused? Cikgu confused. Okey, ni. Yang mula-mula ni. Okey, kita ambil had tu. Okey, Y sama dengan K. K kita adalah setengah Z. Okey, ada tak macam tu bentuk dia? Tak ada kan? Sebab apa tak ada? Ni maksud dia 1 per 2 darab Z. Jadi, nilai sebenar 1 per 2 darab Z adalah Z per 2. Pasal apa Z per 2? Ni, had ni. 1 darab Z, Z. Per 2. Okey, boleh nak? Jadi jawapannya adalah A. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Senyap sunyi lampu. Apa dengar tak cikgu mengajar ni? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan. Okey, baik.
Okey, contohnya adalah diberi P berubah. Soalan 3. Okey, jadual 1 menunjukkan hubungan antara 3 pemulia ubah PQR. Jadi dalam jadual ni, dia bagi nilai lah, nilai P, nilai Q dan nilai R. Okey, jadi dia bagi ubahan dia adalah P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan secara songsang dengan punca kuasa 2, R punca kuasa 2. So, dia suruh cari nilai M. Okey, kalau dapat persamaan macam ni, macam biasalah, kamu akan kena buat nilai K. Dalam bentuk persamaan dulu, kan cari nilai K. P sama dengan KQ kuasa 3 per punca kuasa 2 R. Jadi macam tu lah. Okey nah? Okey, jadi kat sini ada 2 laju. Okey, laju pertama, laju yang kedua. Okey. Okey, jadi macam kamu tahu, bila kita nak dapatkan nilai K, kan kat sini kan? Okey, kita kena tahu kesemua nilai pemulia ubah ni. Nilai P kena tahu, nilai Q kena tahu, nilai R kena ada. Barulah kita dah boleh dapat nilai K. Jadi, laju pertama dan laju kedua, yang manakah ada kesemua nilai? Laju pertama ke laju kedua? Yang ada nilai K, bukan, yang ada nilai P, nilai Q dan juga nilai R. Laju yang pertama. Okey nah. Okey, jadi laju yang pertama yang mempunyai kesemua nilai kan. Jadi kita masukkan nilai-nilai ni ke dalam persamaan ni lah. So persamaan so pada laju pertama nilai P adalah 4. So kita masuk kat sini 4P. 4P. P adalah 4. Okey, K tak tahu. Okey, Q 2 punca kuasa 3. Okey, per. Okey, square root R adalah 16. Okey. Dapatkan nilai bagi 2 ni. 2 kuasa 3 dan juga punca kuasa 2, 16. Okey. Okey, 2 kuasa 3 kamu akan dapat 2 kuasa 3. Sini. Kita akan dapat 8. Okey, punca kuasa 16 kita akan dapat salah. Punca kuasa 1, 6 sama dengan 4. Inilah. Okey nah. Okey, jadi kita nak nilai K kan? Dapatkan nilai K. Buat satu-satu macam biasalah. Jadi 4 kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 4 darab 4 kita akan dapat 16. K dalam kurungan 8. Jadi kita nak K kan? Okey, 8 pindahkan ke sebelah kiri dia akan jadi per. Sebab ini adalah maksudnya darab. Jadi K sama dengan 16 bahagi 8 kamu dapat 2. Okey nah.
Okey, K sama dengan 2. Okey, baik. Okey, jadi nilai K ni, kamu masukkan ke dalam persamaan tadi ni. Persamaan hak ni. So dia akan jadi P sama dengan K kita 2 kan. 2Q kuasa 3 per punca kuasa R. Okey nah. Okey. Selesai dapat persamaan. Okey, bila dah dapat persamaan, kita kena cari apa yang dia nak, iaitu nilai M. Okey nah. Okey, nilai M letaknya adalah pada laju yang kedua. Jadi apa yang berlaku? Nilai-nilai pada laju yang kedua yang cikgu bulatkan macam ni kan. Kamu masukkan dia ke dalam persamaan lah. Persamaan hak ni. Okey nah. Okey. Jadi, kita dapat tadi nilai P adalah 9. Okey, sini 9. Jadi 9 sama dengan 2. Q sama dengan 3. Jadi 3 sini kuasa 3 lah. Letak kurungan. Nanti kan confuse, ingat 23. Okey. Jadi R kita adalah M. Jadi punca kuasa 2M. Okey, boleh? Okey. Jadi apa yang berlaku? Kita nak M. Jadi M ni kita akan bawakan dia ke sebelah kiri lah. Jadi dia akan jadi darab. 9 darab punca kuasa M. Okey, 2. Okey, cuba dapatkan nilai 2 darab 3 kuasa 3. Pakai kalkulator, kamu akan dapat 2 darab dalam kurungan 3 kuasa 3. Allah, 3 kuasa 3. Tutup kurungan. Sama dengan 54. Boleh sahaja kira terus, ada masalah nah. Jadi 54 lah situ. Okey. So 9 ni kita nak buat macam mana? Kita nak M kan? Kita nak M macam ni. Jadi 9 kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Disebabkan ni darab, bila pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, jadi tekan kalkulator. 54 bahagi 9. Kamu akan dapat 9. 6. Kamu akan dapat 6. Okey, ini tak habis lagi ni. Sebab ini adalah punca kuasa. Kita nak M. Jadi, apa yang berlaku? Punca kuasa ni, pindahkanlah juga sebelah kanan. Kalau pindahkan, dia akan jadi kuasa 2. Jadi, M 6 kuasa 2. Jadi, tekan kalkulator. Okey, 6 kuasa 2, kamu akan dapat 36. Jadi soalan 3, jawapannya adalah 36. Boleh? Siapa ada masalah? Dia banyak pindah kiri, pindah kanan. Ada masalah tak? Pasal apa kamu senyap kelas oi? Cikgu buat Google Meet nak dengar suara kamu. Ada orang menyaut ke? Tak dengar. Ada orang menyaut ke? Ke cikgu punya Google Meet ni yang rosak lagi? Yang ada masalah? Ya. Ikmal tengah buat apa Ikmal? Niaga ke? Niaga elok-elok. Okey nah. Okey.
Kalau tak faham apa-apa tanya. Okey, yang lain pun sama. Kalau tak faham apa-apa tanya lah. Okey, jadi ini M sama dengan 36 lah. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, carry on. Untuk soalan 4. Okey, soalan 4. T berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 U. Okey, ni ayat dia yang pertama. Okey nah. Okey, dan T berubah secara songsan dengan B. Okey nah. Okey. Jadi, diberi K sebagai pemalar. Antara berikut yang manakah mewakili hubungan di antara T, U dan B. Kalau kamu tengok macam ni, sebenarnya dia nak persamaan. Apakah persamaan ubahan kita? Berdasarkan ayat yang pertama. Jadi, kita carilah persamaan kita. Nah? Okey, ni ayat yang pertama, ada ayat yang kedua. Okey, so kita buat satu-satulah. Jadi, T berubah secara langsung. Kalau langsung tadi, maksudnya kita akan tulis secara terus. Dengan punca kuasa 2 U. Okey, bentuk punca kuasa yang ada bumbung atap tu. Punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Betul lah. Punca kuasa 2 yang bumbung atap tu. U. Okey nah. Okey, lepas tu Allah, aku punya kurungan tak nampak tu. Okey. Lepas tu, kalau kamu perasan dekat sini kan ada perkataan dan. Okey, masuk dan kat sini adalah darab sebenarnya. Ada matematik, ada perkataan dan je mesti masuk dia darab. Okey, jadi kamu darablah siap-siap kat sini. Okey nah. Operasi darab. Okey, dan berubah secara songsang dengan B. Ingat tak kalau songsang, masuk songsang kita kena tulis dalam bentuk pecahan. Jadi tulis siap-siap. Berubah secara songsang. 1 per. Tapi per dia dengan B. Gitu. Okey, boleh? So, T berubah. Punca kuasa U darab 1 per B. Kita akan dapat punca kuasa U per B. Kenapa dia macam tu? Okey, konsep dia sama je kelas. Ni konsep dia. Sekejap warna lain. Ni konsep dia kenapa jadi macam ni. Katakanlah. Okey, katakanlah 3. 3 darab 1 per 2 kan. Tak rempit ni lah. Okey, 3 darab 1 per 2. 3 ni kita akan darabkan dengan 1 lah. Jadi 3 darab 1, dia akan jadi 3. Okey, jadi per dengan 2 ni kita tulis balik. Okey, nah jadilah 3 per 2. Konsep dia samalah juga dengan ni. Punca kuasa U darab 1, punca kuasa U. Per dengan V, kita tulis balik per dengan V. Okey nah. Okey, ni konsep dia lah. Okey, padam balik nanti confuse. So macam mana kita nak tulis? Kalau apa tadi apa-apalah. Ni kot. Okey, jadi bila dah tulis, kita dah dapat ubahan, kita akan buat dalam bentuk persamaan lah. Kalau bentuk persamaan kena ada K, itu penting. Okey nah. Ada K, lepas tu tulis balik. Punca kuasa U per B. So di manakah jawapannya? Jawapannya adalah A. Okey nah. Itu jawapan dia. Dia nak bentuk persamaan saja.
Okey, boleh? So, that's why cikgu kata, kamu tahu macam mana nak tulis langsung dan juga macam mana nak tulis songsang, tak ada masalah dengan gabungan. Dua benda sahaja. Okey, nah? Kalau kamu boleh faham dua benda ni, kamu boleh jawab apa-apa soalan sekalipun. Okey, itu soalan 4. Jawapannya adalah A. Ada masalah? Okey, seterusnya. Soalan last. Soalan last bahagian 2. Soalan 11A. Okey, tuliskan hubungan bagi setiap ubahan berikut dengan menggunakan simbol ubahan. Okey, yang pertama. Y berubah secara langsung dengan X dan Z kuasa 3. Jadi, kalau kat sini kamu boleh nampaklah. Dia kata Y berubah secara langsung. Kalau langsung kita akan tulis secara terus. Direct sahaja. Jadi nombor 1, Y, simbol ubahan, dia kata secara langsung kan. Jadi set dekat minda. Okay, kita akan tulis direct lah dengan X dan Z kuasa 3. Tulis X. Masuk dan adalah menggunakan operasi darab lah. Jadi kita akan tulis begini. X, Z kuasa 3. Okey, ni lah. Maksud cikgu, direct je tulis. Tak ada apa-apa. Okey, nah? Okey, soalan 2. Okey. S berubah secara langsung. Okey, langsung tulis terus. Okey, dengan kuasa 3T. Ada 2. Okey, dan secara songsang. Songsang tulis dalam pecahan. Okey. Dengan U. Okey, nah. Okey, tengok kat sini ada perkataan dan. Dan maksudnya operasi darab. Kat sini nanti kita akan buat operasi darab. Ni ada perkataan dan. Bukit darab nanti. Okey, jadi kita akan tulislah. Okey, kita tulis X. Berubah. Secara langsung dengan kuasa 3T. Jadi T kuasa 3. Lepas tu dan kan operasi darab. Okey. Dan secara songsang. Songsang kita tahu dia pecahan. Jadi 1 per U. Okey, nah. So, S berubah. Simbol ubahan. Okey. T kuasa 3 darab dengan 1. Kita dapat T kuasa 3. Perkan dengan U. Okay, inilah jawapan dia. Okey, nah. Faham? Okey. Jadi ini adalah nanti dia kata 1 markah. Okey, ini adalah 1 markah. Sebenarnya kan kelas untuk soalan 2, kalau kamu dah faham, kamu boleh saja terus dia punya jawapan. Yang ni cikgu buat satu-satulah. Okey, nah, sebab ulang gaji. Kalau kamu dah faham, boleh direct sahaja. Okey, nah, ni jawapan dia. Okey, seterusnya. Ada soalan kan? Tak ada kan? Okey, seterusnya adalah 11B. Diberi W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Dan W sama dengan 10 apabila X sama dengan 25. Yang pertama, dia suruh cari persamaan yang menghubungkan W dan X. Okey, nah. Okey, jadi dia ada 2 words kat sini. Yang pertama, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Ni. Lepas tu dia bagi nilai. Okey, jadi untuk soalan 1, kita akan ambil lah poin yang pertama ni.
Sebab dia nak suruh cari persamaan. Okey nah. Jadi Y berubah secara langsung kan. Jadi dalam minda kita akan tulis secara terus. Jadi Y berubah. Okay. Punca kuasa 2X. Punca kuasa 2. Yang bentuk yang macam ni. Bentuk yang macam bumbung tu. Jadi dalam dia adalah X. Okey, boleh nak? Okey, jadi dah dapat dia punya ubahan kita buat dalam bentuk persamaan. W sama dengan K punca kuasa 2 X. Lepas tu kita akan cari nilai K ni lah. Macam biasa. Nak cari nilai K, kita akan tahu nilai W dan juga nilai W dan juga nilai X. Jadi jadi masukkan kedua-dua nilai ni dalam persamaan dah. Jadi W sama dengan 10 sama dengan K kita tak tahu, punca kuasa 2 X sama dengan 25. Okay, nah? Okay, so K 10 sama dengan K. Okay, punca kuasa 2, 25. Tekan kalkulator, kamu akan dapat punca kuasa 2, 25. Kita akan dapat 5. Okay, nah? Okay, jadi sini adalah 5. So, kita nak K kan? So, 5 ni kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, dia akan jadi bahagi dengan 5. Sebab sini darab. Jadi 5 pindahkan sebelah kiri. Jadi 10 per 5 lah. Jadi K sama dengan 10 per 5 ataupun 10 bahagi 5. 10 per 5 sama dengan 2. So, K sama dengan 2. Okey nah? Okey, baik. So, bila dah dapat sahaja ini kan, masukkan balik dalam persamaan kita tadi lah. Hak ni, hak mula-mula ni. Kan? Betul tak? Bukan hak ni. Yang ni, yang hitam ni. Salah lagi. Sasat. Ni tak nampak dah. Coklat. Okey, jadi masukkan dalam persamaan hak ni lah. Yang ni lah. Okey, jadi W sama dengan K. K sama dengan 2 kan? Di sini 2. Jadi ini adalah punca kuasa X. Okey nah? Jadi ini adalah nombor 1. Ini jawapan dia, nombor 1. Okey. Jadi seterusnya, nombor 2, dia suruh buat apa? Dia suruh cari nilai X. Bila dia dah bagi W sama dengan 36. Jadi, masukkan nilai W ni, 36 ni ke dalam persamaan yang kita dapat tadi lah. Soalan dia berkaitan sahaja. Jadi, W sama dengan 36 masuk dalam persamaan ni. Okey, jadi 36 sama dengan 2 punca kuasa 2 X. Okey nah? Okey. Lepas tu kita nak X ni kan. Jadi 2 ni pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kamu dapat berapa? Pindahkan ke sebelah kiri. 36 bahagi 2. Nak tekan kalkulator. 36 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 8 lah. Okay, betul? So,
Okey, jadi soalan ni, dia nak X. Tapi ini adalah punca kuasa 2 X. Dia nak X. Jadi apa yang berlaku, punca kuasa 2 ni, kita kena pindahkan ke sebelah kiri jugalah. Apabila pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi kuasa 2. Okey nah? Okey, jadi nilai X adalah, tekan kalkulator, 18 kuasa 2. 18 kuasa 2 dekat sini. Okey. Jadi jawapan dia adalah 324. Betul ke aku buat ni? 324. Inilah jawapan dia. Okey. 9 bagi 2, 18. Okey. Okey, boleh? Ada apa masalah tak? So, kalau kamu tanya-tanya, kat mana markah diberi? Okey, untuk soalan 1, dia kata 1 markah kan? Ya, soalan 1, 1 markah kan? Jadi, jawapan akan diberi pada sinilah, 1 markah. Okey, nah. Okey, kalau soalan 2, dia suruh hitung nilai X apabila W sama 36. Bukan. Soalan 1 bukan kat situ. Salah lagi. Soalan 1 kat sini markah dia. Ni persamaan yang kamu dapat. Okey. Soalan 2, markah dia kamu akan dapat adalah pada di sini 1. Dan juga pada di sini 2. Ni nak. Jadi 3 markah lah. Okey. Jadi itu adalah soalan 11. Okey. X sama dengan 324. Okey, ada masalah? Okey, ada masalah kelas? Macam mana nak off ni?